Di awal ayat ataupun di awal surah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang merupakan kitabullah yang penuh dengan ilmu dan merupakan mukjizat. Mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat apabila manusia enggan untuk menerima Rasul yang diutuskan Allah dan sekaligus mengambil pengajaran daripada kitab. Orang-orang yang enggan ini akan menerima nasib yang sama sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam ayat yang keempat dalam surah ini, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak daripada penduduk negeri yang terdahulu yang telah kami binasakan, di mana datang kepada penduduk negeri itu azab siksa kami pada malam hari ataupun pada ketika mereka sedang berehat pada tengah hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selain daripada azab yang menimpa mereka di dunia, dan mungkin azab itu sebahagian manusia selamat, kerana Allah tidak menimpa azab kepada semua manusia. Ada juga manusia yang tidak ditimpa azab walaupun mereka kufur pada Allah. Tapi di sana kata Allah sedang menanti manusia, iaitu timbangan di akhirat. Soalan. Sebelum timbangan itu Allah Ta'ala menyebutkan dulu manusia akan disoal oleh Allah di akhirat. Para Nabi disoal oleh Allah, apakah kamu telah menyampaikan? Dan begitu juga umat masing-masing pun akan disoal oleh Allah. Nabi telah menyampaikan, apakah kamu menyahut? Kemudian wal waznu yauma idzil haqq. Ada pula di sana timbangan. Allah menyebutkan pula timbangan. Jadi sebab itu tuan-tuan alhamdulillah Allah Taala sekalian, manusia ini untuk selamat di akhirat mereka mesti hidup berpandukan kepada agama yang diutuskan oleh Allah. Namun di sana ada satu cabaran. Cabaran kerana ada makhluk yang Allah Ta'ala izinkan untuk menggoda dan juga menyesatkan manusia. Dan makhluk itu adalah iblis. Dan iblis wa'awanuhu, kuncu-kuncunya ataupun tentera-tentera ataupun penolong-penolongnya itu syaitan. Dan kerana itu Allah menyusuli atau mengikuti penerangan tentang kisah Nabi Adam AS. Bagaimana keingkaran iblis apabila disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Dan diikuti dengan bagaimana iblis telah berjaya untuk menggoda Nabi Adam AS. Namun Nabi Adam AS dia telah mengambil satu sikap yang berbeza dengan iblis, iaitu dia kembali kepada Allah. Dan begitulah juga tuan-tuan sekalian, kemungkinan kita yang hidup di muka dunia ini melakukan kesilapan sebagaimana iblis melakukan kesilapan dan Nabi Adam AS melakukan kesilapan. Itu kemungkinan yang boleh berlaku dalam hidup kita. Terpulang kepada kita lah, kita nak ambil jalan iblis ataupun nak ambil jalan Nabi Adam AS. Kalau nak ambil jalan Nabi Adam AS, kita kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita mengambil langkah sebagaimana iblis, maka kita akan berterusan sesat. Dan lebih dahsyat lagi kalau kita menjadi faktor kesesatan orang lain. Dengan sebab pengaruh yang ada pada kita, kita menyesatkan orang sekeliling kita. Maka tuan-tuan bayangkanlah bagaimana kita nak tanggung kesesatan kita sendiri dan juga kesesatan orang lain. Dan itulah yang akan
dihadapi oleh iblis di sana nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan bahwasanya iblis, syaitan, di mana mereka merupakan iblis, syaitan merupakan orang yang musuh. Fattakhizuhu aduwan. Sungguhnya iblis ini musuh kamu, kata Allah. Fattakhizuhu aduwan. Maka ambillah ia sebagai musuh. Maka sebab itu panjang Allah Ta'ala cerita bagaimana usaha iblis dan juga syaitan ni untuk menyesatkan manusia, termasuk di antaranya ialah mereka reka sesuatu kemudian menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Iblislah yang telah menggoda manusia, menghasut manusia, menyampaikan kepada manusia bahwasanya Allah ini ada anak, bahwasanya Allah SWT ini memerlukan perantara, dan begitu juga perkara-perkara yang tidak pernah ada pun larangan-larangan dan dalam syariat. Tapi iblis yang telah menipu, yang telah menghasut, yang telah menyebabkan manusia ini meminda agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ialah tawaf dalam keadaan telanjang dan mengelilingi Kaabah dengan menggunakan logik yang nampak logik, tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, agama Allah Subhanahu wa taala ini dia bukan diasaskan kepada akal logik. Kita ini penuh dengan kekotoran, mungkin harta kita ini tak elok. Jadi sebab itu kalau kita tawaf dalam keadaan kita pakai baju, dalam keadaan berpakaian, dan pakaian kita itu dapat daripada sumber yang haram, menyebabkan Allah Ta'ala tak akan terima. Dan kita pun tak pasti adakah pakaian kita ni betul-betul boleh dapat dari sumber yang halal. Maka kamu kena tawaf dalam keadaan telanjang. Itu tuan-tuan yang betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, semua itu adalah mantik, pemikiran-pemikiran, dan kita tak akan selamat daripada pemikiran-pemikiran yang sebegitu, kerana iblis ini dia suatu makhluk Allah yang sangat licik, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehebatan-kehebatan yang tidak ada pada kita. Dia boleh masuk dalam kita, kita tak boleh masuk dalam dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka sebab itu sesatunya cara untuk kita selamat daripada godaan iblis ini ialah dengan kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beragama sebagaimana yang disuruh oleh Allah, sebagaimana yang ada dalam Quran dan juga dalam sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa pun tak akan boleh tipu kita. Siapa pun tak akan boleh tipu kita. Dan kalau kita menyedari kita tersilap, maka kita tak usah berdegil. Sebaliknya kita kembali saja ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, sebagaimana Nabi Adam AS kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia menyadari bahwasanya dia telah ditipu oleh iblis.